Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Nama saya Niza, Muhammad Niza bin Ahmad Fazi. Pada hari ini saya nak bincangkan berkaitan dengan satu tajuk yang dah selalu diperkatakan tetapi masih belum ada lagi satu penyelesaian, iaitu berkaitan dengan buli di kalangan remaja di Malaysia. Macam saya beritahu tadi, tujuan saya pilih tajuk ni adalah untuk kita kupas, kita bincang tentang beberapa aspek lah yang menyebabkan kenapa berlakunya buli di kalangan remaja di Malaysia. Okey, berikut adalah konten ataupun isi kandungan yang akan kita bincangkan sepanjang video ni lah nanti. Okey, yang pertama sekali kita akan bincangkan daripada segi pengenalan, jenis-jenis buli, bagaimana keadaan buli di Malaysia, apakah teori-teori yang berkaitan, and then apakah kesan-kesan ataupun impak yang berlaku terhadap mangsa buli, and then ada juga cadangan kawalan dan juga kesimpulan untuk keseluruhan video ni lah. Okey, daripada segi definisi dia, Rigby pada tahun 1996 telah bagi satu definition berkaitan dengan buli, iaitu satu bentuk tingkah laku keagresifan yang diulangi dengan tujuan untuk menyakiti individu yang lain, sama ada daripada segi fizikal ataupun mental. So Rigby bagi tahu kata dia adalah satu bentuk keagresifan ataupun keganasan yang diulang-ulang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dia, menyakiti individu tersebut, sama ada secara fizikal ataupun secara mental. Okey, ini yang dimaklumkan atau didefinisikan oleh Rigby. Okey, kalau kita tengok daripada segi jenis-jenis pula, dia ada macam-macam jenis lah buli ni kan. Tetapi 4 ini adalah yang orang kata yang paling utama lah, ataupun yang sering kali berlaku di mana-mana pun lah, sama ada di Malaysia ke ataupun di luar negara. Tetapi 4 ni sering berlaku. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan buli fizikal. So buli fizikal ini, kalau kita boleh tengok, adalah yang apa saja keagresifan ataupun buli yang melibatkan fizikal, macam pukul, sepak, tampar, tendang dan sebagainya lah, apa-apa saja yang boleh mendatangkan kecederaan fizikal. So itu yang kita definisikan sebagai buli fizikal. Yang kedua adalah berkaitan dengan buli verbal ataupun secara lisan, oral. Okey, secara lisan ini benda biasa berlaku. Dia akan mula dengan verbal lah. Biasanya dia akan mula dengan verbal dulu, iaitu dengan mengejek, hina, kutuk, sindir, apa sajalah yang menggunakan verbal ni dengan tujuan untuk menjatuhkan air muka seseorang individu ataupun kumpulan itu. So ini yang kedua yang dinamakan sebagai buli verbal, buli verbal ataupun buli secara oral, lisan lah. Yang ketiga adalah buli mental, iaitu apabila seseorang individu ataupun kumpulan itu dia boikot sama ada individu lain ataupun kumpulan lain. So itu buli mental lah. Dia pulaukan ke, ataupun dia acah-acah senyum ataupun macam senyum-senyum sinis macam tu. Dan mungkin dia buat physical gesture kan, buat tingkah laku fizikal yang yang menunjukkan bahawa yang tak elok lah kadang-kadang kepada orang lain. Dan dia juga boleh menyebarkan kabar-kabar angin. Ini juga dikategorikan sebagai buli mental. Dan yang keempat, dan ini yang paling sukar dikawal dan juga memberikan impak yang sangat besar, sebab dia boleh
Buli ni, yang keempat ni adalah buli cyber, iaitu buli yang boleh dengan satu klik saja benda tu boleh tersebar ke seluruh dunia. Semua orang boleh tahu, publicly boleh tahu. Tak ada isu dan tidak ada halangan sebab sekarang ni dunia tanpa sempadan. So apa saja fitnah, ugutan, video yang disebarkan melalui email ataupun social media, termasuk yang saya cakap tadi tu, kembali Instagram ke, Twitter ke, Facebook ke. So bila dia dah masuk dalam tu dan benda tu tersebar di alam maya lah. Selagi mana orang tu tak padam, selagi itulah dia akan ada dalam alam maya dan boleh dilihat oleh orang lain. So ini adalah 4 jenis-jenis buli yang ada di dunia ni lah. Okey, yang utama lah. So now kita masuk terhadap beberapa kajian. Kita tengok terhadap kajian lah. Kajian yang berlaku ataupun dia dijalankan di luar negara. Kajian ni di luar negara kalau kita tengok sebenarnya. Okey, kalau ikutnya daripada kajian ini yang melibatkan 53 buah negara. Cuma saya cutkan jadi 10 buah sebab yang paling penting sekali adalah kalau kita tengok pada jadual itu, Malaysia berada di tempat yang ke-7 daripada 53 buah negara yang terlibat dalam kajian ini. Malaysia berada di tempat yang ke-7 dengan peratusan murid yang berada di antara umur 13 hingga 14 tahun itu melaporkan bahawa mereka pernah dibuli sekurang-kurangnya sekali sebulan. So kita tengok daripada peringkat daripada 53 buah negara, kita berada di tangga yang ke-7. Means benda ni serius sebenarnya ada di Malaysia ni, cuma sama ada kita memberikan perhatian atau tidak sahaja terhadap perkara ni. So kita tengok juga ada keratan akhbar yang diletakkan di bawah tu, CCTV juga diletakkan di sekolah-sekolah lah untuk mengintip kes buli pelajar yang berlaku di sekolah. Okey, ini satu lagi survey ataupun tinjauan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tinjauan berkaitan dengan kesihatan dan mobiliti kebangsaan tahun 2017. So daripada tinjauan ini kita tengok yang menyeluruh lah daripada seluruh negara, seluruh negeri dalam Malaysia ni, termasuk Sabah dan juga Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan juga terlibat di sini. So kita tengok melibatkan juga bandar, luar bandar, melibatkan jantina lelaki dan perempuan. So ini tinjauan yang dibuat untuk sekolah menengah sahaja di antara tingkatan 1 sampai tingkatan 5. So kalau kita tengok dekat sini, memang daripada segi mangsa itu menunjukkan penurunan. Daripada tingkatan 1 tu 22.8% lah yang dibuli, mangsa buli lah. Then towards the end tu sampai masuk tingkatan 5 tu dia dah jadi kurang lah, sebab dia semakin lama tu dia jadi semakin senior, dia pula membuli orang lain lah. Biasanya macam tu lah, yang senior akan membuli yang junior kan. Tapi itu daripada segi orang kata daripada segi peratusan mangsa. Tapi cuba kita tengok daripada segi peratusan jenis buli tu. Sebenarnya kalau daripada 4% jenis buli antara bahasa dan isyarat yang menjadi jenis buli tu, kita tengok body shaming ataupun rupa ni dan juga seksual ni semakin hari semakin meninggi. Bukan semakin hari semakin meninggi, semakin tinggi tingkatan itu, maka semakin tinggi peningkatan peratusan dia. Daripada form 1 to form 5, kalau kita tengok untuk rupa kan, dia semakin tinggi dia punya umur dia, semakin meningkat dia punya peratusan dia. Termasuk juga dengan seksual. Daripada peratusan daripada 12 kepada 19%. So yang lain-lain tu ada menunjukkan fluctuation, ada naik dan ada yang turun. So kita boleh tengok dekat sini, apabila sekolah menengah ni pun kita tengok ada isu berkaitan dengan kes buli ni di sekolah-sekolah. So benda ni menjadi satu benda yang serius. Kalau kita tak tanganinya secara baik, maka dia akan menyebabkan perkara ni tidak selesai dan akan merebak ke peringkat yang lain lah. Okey, ini antara kejadian ataupun keadaan yang berlaku disebabkan oleh kes buli di Malaysia ni.
Kes buli yang diterangkan di sini adalah mereka yang terlibat dengan kes buli sehingga menyebabkan kematian. Ini yang diambil daripada tahun 2004 sehingga tahun 2017. Untuk tahun 2004, seorang pelajar berumur 16 tahun iaitu arwah Muhammad Farid bin Ibrahim, kejadian ini berlaku di Negeri Sembilan, telah dipukul oleh pelajar senior. Tahun 2010, perkara yang sama juga berlaku pada umur yang sama, 16 tahun, pada adik arwah Muhammad Naim Mustaqim bin Sobri ini. Kejadian ini berlaku di Kuala Lumpur, didera oleh pelajar senior juga. And then kita tengok tahun 2015. Bila tahun 2015 masih lagi kategori umur yang sama, 16 tahun, form 4. Kejadian berlaku di Kelantan, dipukul oleh rakan seasrama, rakan sebiliknya. Tahun 2017 ada 2 kes. Iaitu yang kes yang pertama adalah T. Navin berumur 18 tahun. Kejadian ini berlaku di Pulau Pinang. Beliau dipukul sehingga mati oleh sekumpulan pelajar lah. Okey, so ini yang berlaku di Pulau Pinang. Dan pada tahun yang sama juga, tahun 2017, seorang pelajar di sebuah universiti turut meninggal dunia pada usia 21 tahun akibat dibuli dan didera oleh rakan sepengajian dia. So kita tengok buli ni satu benda yang serius ni, especially yang berkaitan dengan fizikal lah kan, sehingga boleh menyebabkan kematian. Apabila menyebabkan kematian, maka akan bersangkutan dengan akta yang lebih keras ataupun akta yang melibatkan kepada jenayah berat. So jadinya dia satu perkara yang sangat serius dan kita kena tengok, kita kena perhatikan baik-baik, sebabnya mereka ini berada dalam kumpulan umur yang muda dan juga merupakan the next generation yang akan mentadbir negara pada satu hari nanti. So sayanglah ada antara mereka ini yang bijak pandai dan sebagainya tetapi terlibat dalam kejadian ataupun kes-kes buli seperti ini. So ini adalah keratan, antara keratan-keratan akhbar yang menunjukkan betapa seriusnya kejadian buli ini yang disebarkan ataupun dimaklumkan kepada umum di dada-dada akhbar. Contohnya, ada yang membunuh diri pun akibat angkara buli cyber. And then ada salah faham sikit pun punca kepada pergaduhan. And then dia dah jadi satu jenayah yang di sekolah. Ada macam-macam lah perkara ni. Kalau kita tengok kan, perkara ini bolehkan saja berlaku di peringkat sekolah, tetapi juga peringkat institusi pengajian tinggi. So mungkin disebabkan oleh kecelaruan, identiti dan sebagainya. So menyebabkan mereka ini menjadi seorang pembuli dan juga mengambil kesempatan terhadap orang lain. Okey, seterusnya kita beralih kepada beberapa teori yang boleh dikaitkan dengan buli ni. Okey, dekat sini ada 4 teori. Yang pertama adalah teori yang pelopori oleh Albert Bandura, iaitu teori pembelajaran sosial. Apa yang Bandura bagi tahu adalah tingkah laku buli ini adalah satu bentuk tindakan agresif yang dipelajari dan bukannya wujud secara semula jadi. Okey, Bandura kata, pada Bandura tindakan agresif ini adalah dipelajari dan dia bukan semula jadi. Dia bukan datang sendiri tetapi dia dipelajari. Mungkin daripada segi persekitaran dia tengok movie, dia tengok dan sebagainya, daripada situ and then dia cuba buatlah tingkah laku yang agresif tersebut. Yang kedua, teori psikososial daripada Erik Erikson. Erik Erikson kata membuli orang lain ni mungkin dapat memenuhi kehendak identiti dia dan menampung kekecewaan dalam bidang yang lain. Pada Erikson, dia nampak orang yang menjadi pembuli ni
dia build dia punya apa tu, untuk penuhi dia punya karakter dia ataupun identiti dia. And then mungkin dia, dengan cara tu dia boleh cover apa tu, ada bahagian-bahagian lain yang kekecewaan dia ataupun kekurangan dia tu dia boleh cover melalui dia punya apa orang kata, apabila dia membuli orang lain. And then apa tu, teori yang ketiga adalah teori hierarki Maslow. Dalam teori hierarki Maslow ni, Maslow kata individu yang mempunyai tahap penghargaan diri yang rendah akan membuli orang lain agar mereka memperolehi penghargaan diri tersebut daripada mangsa buli. So, pada Maslow, of course kita semua faham Maslow ni dia bercerita tentang penghargaan diri dan kesempurnaan diri dan kesejahteraan diri. So, pada dia, orang yang membuli ni, mereka yang membuli ni adalah mereka yang berada pada tahap penghargaan diri yang rendah. And then untuk mencapai tahap penghargaan diri yang tinggi, so mereka akan bully orang lain. Supaya daripada mereka bully orang lain tu, so mereka akan berada lagi satu step, one step higher than mangsa. So mereka akan mendapat penghargaan lah daripada tingkah laku ataupun keadaan yang mereka bully orang lain. So yang keempat adalah teori psikoanalisis Freud. Ini berbeza dengan Bandura. Kalau Bandura dia kata bukan semula jadi, tapi untuk Freud dia kata setiap manusia ni ataupun keagresifan itu adalah satu sifat semula jadi manusia. And then persekitaran ni akan menyebabkan individu tu ataupun bertindak untuk membuli orang lain sebagai orang kata apa, untuk proses bela diri atau protect diri dia, dan juga merasai rasa diri dia tu berkuasa. So dia akan bully orang lain supaya dalam proses untuk dia protect diri dia, dan at the same time dia juga untuk rasa lebih berkuasa. Itu daripada segi pandangan teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Freud. So kita tengok kat sini ada teori-teori yang berkaitan dengan pembuli tu. Ada kenapa dia jadi seorang pembuli? Ini adalah antara teori-teori yang boleh kita tengok dan mungkin kita kena selami, sebab daripada sini akan ada cara-cara untuk kita menangani individu-individu tersebut. Of course, apabila orang yang dibuli itu pastinya akan memberikan kesan ataupun akan memberikan impact kepada mereka yang dibuli ataupun mangsa buli itu. Dan kesan ini akan terbahagi kepada dua, iaitu kesan jangka pendek dan juga kesan jangka panjang. Untuk kesan jangka pendek, yang pertama sekali, individu yang menjadi mangsa buli ini boleh orang kata apa, mendapat ataupun boleh memperolehi simptom-simptom atau menunjukkan simptom-simptom psikosomatik, contoh macam pening, sakit perut dan sebagainya. Dan benda ni juga apabila berlarutan boleh juga menyebabkan kepada kemurungan. So ini adalah kesan-kesan jangka pendek lah. Yang kedua, kesan jangka pendek adalah daripada segi fizikal. Kesan jangka pendek fizikal yang kedua ni mungkin boleh menyebabkan sebahagian daripada, ada satu bahagian di bahagian otak kita ni yang dipanggil corpus callosum ni, yang digunakan ataupun berfungsi untuk penglihatan, berfungsi untuk pendengaran ni menjadi tidak normal. Itu boleh jangka masa pendek sebabkan stres dan sebagainya, tu boleh mengganggu bahagian otak ni. Dan yang ketiga, kesan jangka pendek ni juga apabila dia sakit perut, pening dan sebagainya, dia jadi malas nak pergi sekolah. Dia tak mau pergi sekolah sebab benda ni biasanya berlaku di sekolah. Okay, so dia akan malas pergi sekolah. At the end of the day, bila dia malas pergi sekolah, dia akan mengganggu, akan memberikan impak kepada akademik. So daripada situ, sebab dia takut pergi kelas, dia akan memberi impak kepada kesan akademik. So ini adalah 3 untuk kesan jangka pendek, dan ada 3 juga untuk kesan jangka panjang. Okey, untuk kesan jangka panjang, yang pertamanya, of course, sama juga macam kesan jangka pendek, apabila dia berada dalam satu tahap stres yang berlarutan, maka mungkin stres itu akan membawa kepada tahap kemurungan.
So apabila dia murung, dan mungkin dia juga akan mengambil tindakan yang di luar jangkaan, seperti sampailah mula membunuh diri lah. And so itu adalah ekstrim lah, ekstrimnya decision yang dia buat disebabkan oleh kemurungan. Yang kedua adalah memberi kesan terhadap kesan fisiologi dan juga fizikal orang tersebut lah. Dan kesan jangka panjang dia akan adalah sakit dan sebagainya lah, mungkin sempat boleh menyebabkan penyakit jantung dan sebagainya. So itu adalah kesan daripada segi fizikal. Dan kesan yang ketiga adalah kesan daripada dia punya future undertaking dia, ataupun pekerjaan dia punya masa depan dia, disebabkan oleh dibuli, dia tak pergi sekolah, nilai akademik dia drop, dan dia juga tidak mungkin juga tak ambil exam dan sebagainya. So tidak ada qualification untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. So jobless. So bila jobless ini, dia akan juga menyebabkan perkara-perkara lain yang akan berlaku lah terhadap diri dia, macam mana dia nak sustain ke depan dan sebagainya lah. So itu teori-teori yang lain juga akan timbul, ataupun teori-teori lain juga akan mempengaruhi dia lah untuk maju ataupun untuk sustain untuk masa depan. So bila kita dah tahu kesan, kita dah tahu teori dan sebagainya, ini adalah antara cadangan lah, antara cadangan yang dicadangkan untuk membolehkan orang kata apa, membantu mengawal kes buli tu. Yang pertama sekali adalah ibu bapa dan guru-guru lah perlu jadi role model kepada anak-anak dan anak murid mereka. Sebab paling lama sekali anak-anak akan berada di rumah dan juga di sekolah. So of course dua-dua institusi keibubapaan dan keguruan ini atau pendidik ini adalah sangat penting untuk menjadi role model yang positif kepada remaja-remaja ni. Yang kedua adalah tingkah laku positif yang berulang. Kita kena mengulangi tingkah laku yang positif itu, so agar benda tu jadi kukuh dan akan menjadi ikutan anak-anak remaja. So kita kena make sure yang cara kita bertingkah laku tu, mestilah kalau yang positif tu kita kena ulang, kita kena tunjuk kepada mereka. Ini cara yang betul, ini cara yang salah. Tetapi kita lebih tumpukan kepada perkara yang betul supaya benda tu jadi kukuh kepada anak-anak dan remaja ni, supaya mereka boleh ikut lah. Okey, yang ketiga adalah menetapkan rutin. So kita ibu bapa dan juga guru-guru ni kena peka tentang perkembangan anak-anak berdasarkan usia mereka. Kita tengoklah umur 13 ni ada apa-apa, 14 jadi macam 15, 16, 17, 18 ni. So apabila mereka semakin meningkat dewasa, kita juga kena ubah cara kita berkomunikasi dengan mereka dan macam mana kita nak mengukuhkan disiplin mereka. Kan bila kita bila meningkat dewasa, mereka ada berubah daripada segi fizikal, berubah daripada segi keinginan dan sebagainya. So kita yang pernah melalui zaman tersebut kena orang kata apa, kena jadi kawan kepada mereka. Macam mana kita nak bentuk mereka, macam kita nak mold mereka ni supaya mereka ni menjadi mereka yang positif dan menerima keadaan semasa ini, supaya mereka ini tidak menjadi pembuli yang boleh membuli mangsa, ataupun kita kena tahu ataupun kita kena didik juga supaya mereka tidak menjadi mangsa kepada pembuli. So sebagai kesimpulan daripada video ni, daripada awal tadi hingga sekarang ni, yang pertama sekali kita dah tengok tadi ada beberapa jenis buli, kan? Buli tu ada 4, iaitu buli daripada segi fizikal, buli daripada segi psikologikal, buli daripada segi verbal dan juga buli daripada segi cyber. Okey, perkara yang kedua yang kita dah bincang tadi adalah berkaitan dengan teori. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan masalah buli ni. Ada 4 tadi yang kita bincang tadi, ada 4. Ada teori daripada Bandura, teori daripada Erikson, teori daripada Maslow dan juga teori daripada Sigmund Freud. So ada 4 teori yang berkaitan, dan daripada 4 ni kita masuk kepada perkara yang seterusnya adalah berkaitan dengan kesan buli. Kesan buli ni juga terbahagi kepada 2. Kita tengok tadi kan, ada kesan buli jangka pendek dan kesan buli yang jangka masa panjang.
Dan daripada kesan itu, kita juga bagi beberapa cadangan untuk kawalan buli ni lah. So yang apa yang kita suggestkan ataupun saya suggestkan dekat sini adalah ibu bapa dan guru tu mesti menjadi role model kepada anak-anak untuk memastikan bahawa sama ada kita kontrol dia daripada jadi seorang pembuli ataupun kita protect dia daripada menjadi seorang mangsa buli. So ini adalah kesimpulan yang dibuat ataupun yang ada daripada mula sampai sekarang ni berkaitan dengan video ni. So diharapkan mungkin video ni video ringkas berkaitan dengan buli di Malaysia ni. So mungkin di masa akan datang mungkin kita akan kupas yang lebih detail berkaitan dengan sub-sub topik yang ada tadi tu, mungkin daripada segi jenis buli saja ataupun daripada segi teori saja dan sebagainya dalam video-video yang akan datang, insya-Allah. So saya harap video yang saya kongsikan ini akan memberi manfaat kepada semua. Mungkin ada kesalahan, beberapa kesalahan di sana sini, insya-Allah saya akan perbetulkan lagi. Dan saya harap juga kita semua boleh sama-sama membendung ataupun memberikan perhatian terhadap kes ini ataupun terhadap isu ini, kerana isu ini semakin hari semakin banyak dan juga ia boleh menyebabkan kepada kematian sekiranya mangsa buli itu tidak, mungkin masa buli itu adalah masa buli yang berkaitan dengan fizikal dan mungkin ada berlaku kecederaan yang teruk dan sebagainya, boleh menyebabkan kematian. And then mereka yang menjadi pembuli ini juga sebenarnya adalah apa orang kata the next generation yang akan membina bangsa dan negara pada masa akan datang. So saya harap itu saja untuk video pada kali ini. Stay safe. Kita harap-harap dalam keadaan COVID dan sebagainya ini kita sentiasa berdoa agar sentiasa mendapat perlindungan daripada Tuhan dan sentiasa dirahmati olehnya. So sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.